Eh. Apa pasal baru dengar? Aduh. Okey, kejap. Latihan 2.5 Latihan 2.5. Okey, nombor 5B Okey, 5B. Okey, pelan-pelan pelajar Okey, soalannya ialah 3x per dengan 4x tambah 6. Jadi kita label lah. Y sama dengan 3x per 4x tambah 6 Okey. So dah label macam ni. Okey, first kali ini awak tanda sebagai Y lah sebab senang nanti kita nak divide dx kan. Okey, lepas tu cara ni adalah langkah pertama ialah okey, kenapa? Siapa yang tanya? Kenapa? Muhammad Hanis. Kalau ni saya tak tahu. Okey, kejap Ini ialah U. Ini ialah V. So, okey. Diba. U. U 3x Diba Diba tengok. Onkan mic. Dengar. Okey, du per dx berapa? 3. 3, bagus. Du per dx ialah 3. Okey, seterusnya ialah Aiman Zakwan. Z. V. 4x tambah 6. dv per dx berapa, Z? 4, bagus. 4. Okey, 4. Okey, seterusnya ialah Aina Batrisha. Kalau gunakan pembahagian, kaedah bahagi macam ni, apa formula dia? Formula perbezaan dia, dy per dx sama dengan Aina Batrisha, dy per dx sama dengan formula dia apa? Aina, dengar tak? Aina boleh dengar tak? Dia tak ada mic. Tak dengar kot. Aina, hello. Okay, Aisyah Nasruddin. Tu kau tengah cek formula. Apa formula dia, dy dx tu? Baca. V. Du dx, okey. V. Tolak. V. Tolak U. Tolak U. dv per dx. dv per dx. Lepas tu? Bahagi lah. Bahagi dengan apa? Aisyah? V kuasa 2. Yes, V kuasa 2. Okey. Sekarang kita nak imply yang kita dah dapat warna biru tu ke dalam formula warna merah tu yang Aisyah bagi tahu. Okey, Anis Hanani. Okey, V sama dengan macam mana? Sebut apa yang perlu saya masukkan sekarang. Vx 4x tambah 6. Okey, bagus. Darab 3. Okey, bagus. Tolak 3x darab 4. Okay. Yes, 3x darab 4. Ni kalau awak darab macam tu lah, awak buat kurungan lah. Ataupun sebab kalau nak buat simbol darab, saya takut awak salah macam ni. Kalau awak buat simbol darab, jadi macam ni. Boleh juga, cuma saya takut awak yang silap ni lah, awak hanya darab 6 dengan 3 saja. Nanti 4x ni awak tak darab dengan 3. Ada dah salah tu. Sebab dia kena darab dengan setiap sebutan dalam ungkapan 4x tambah 6 tu Okey, lepas tu bahagikan dengan apa tadi? Berapa? 4x tambah 6 kuasa 2. Bagus, 4x tambah 6 kuasa 2. Okey tu. Dah dapat. Okey, sekarang ni part yang senang sikit lah. Kita nak mempermudahkan dia. Mempermudahkan dia. Mana yang awak tengok dalam dua kurungan, kita kena kembangkan lah. So, 4 kali 3 dapat 12x tambah 6 kali 3 dapat 18. Tolak 3x kali 4 ialah 12x.
So kita dapat macam tu. Yang bawah tu biar je, tak payah kembangkan. Just tulis sebagai 4x tambah 6 kuasa 2. So kita dapat macam tu lah. Okay. Lepas tu tengok 12 dengan 12 kita boleh tolakkan. Sama kan, kebetulan dia sama, so kosong. Yang atas tinggal 18 bahagi dengan 4x tambah 6 kuasa 2. Cukup. Macam tu. Okey, Ani Syahada, saya nak tanya. Boleh tak faktorkan 4x tambah 6 ni, maksudnya kan 4 dengan 6. Ini nombornya gandaan 2 ni. 4 dengan 6 ni gandaan 2. Saya keluarkan 2. Saya keluarkan 2, so dia akan jadi macam ni lah. 2 dalam kurungan 2x tambah 3. Boleh tak macam ni? Anis Syahada. Sekejap. Kau tengah makan karipap ke apa tu? Tak boleh kot. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab sebab dia ada kuasa 2 tu, dia ada kuasa 2. Macam ni tak boleh sebab dia kuasa 2. Kalau nak keluarkan, 2 ni sebenarnya bukan 2, dia jadi 4. Kalau kita nak keluarkan, dia jadi 4 lah. Dia sebenarnya macam ni. Kalau awak nak keluarkan lah, kalau tak nak keluarkan, boleh je lah biar jawab macam tu. Dia sebenarnya macam ni. 4x tambah 6. 4x tambah 6. Ini sebab ni, kuasa 2. 4x tambah 6 kuasa 2, dia akan jadi 4x tambah 6 darab 4x tambah 6. Lalu kemudian, setiap 4x tambah 6 tu, kena faktorkan lah. Keluarkan 2. 2x tambah 3, keluarkan 2, 2x tambah 3. So dia dapat sini 2 kali 2, 4. So dapat 18 per 4, 2x tambah 3 kuasa 2. So 4 kali 2, 4 kali 9. Itulah kalau awak nak buat lah. Tapi tak nak buat pun tak apa, biar je jawapan dalam bentuk yang macam ni pun okey juga. Okay, so kejap. Padam. Okey, so biar je macam ni. 4x tambah 6 kuasa 2. Okey, boleh ikut Okey, so kita try soalan B dah settle. Sekejap, settle ni kita right. Okey, kita cuba jawab yang agak mencabar sikit lah. Yang ada dua fungsi tu di dalam satu ungkapan. Ni D. Okey, so kita try. Yang lain pun buat juga. Yang lain pun buat juga dalam buku latihan awak. Okey, x kuasa 3 tambah 1 per 2x tolak 1. Okay, saya label lah ni. Ikutin D. D y sama dengan x kuasa 3 tambah 1 per dengan 2x tolak 1. Okay, so ni kita label sebagai u dan v terlebih dahulu. Kita label sebagai u dan v terlebih dahulu. Okay, saya ni u awak dah tahu, saya tulis lah yang benda yang senang-senang ni. Okay, saya terus tanya dia punya du per dx. Tadi Anisha dah. Anisha ni dah belum? Dah. Saya dah tanya belum awak Dah. Oh dah. Farah Amira. Okay, Farah Amira onkan mic. Apa du dx dia? Ya. Du dx dia berapa? 3x kuasa 2. Pandai. 3x kuasa 2. Okey, so sini dv per dx. Kejap Fong, kau ni senang sangat Fong. Ni saya buat dah. Ni senang sangat. Okey Fong, kau punya bagi susah sikit. Dy per dx. Okey Fong, ni apa nak tulis dalam ni? Terus implykan formula. Ni saya dah guide dah. Bagi tanda darab tu. 2x tolak 1 Bagus. kurungan Okay. 3x kuasa 2 Very good. Lepas tu. tolak Bagus. x kuasa 3 tambah 1 X kuasa 3 tolak 1. Okay. Terus. 2. Okay. Bagus. Lepas tu. Sebab dia bahagi, sebab dia gunakan kaedah U dengan U per V, ada bahagi kan? Bahagi dengan berapa bang? 2x tolak 1 kuasa 2. Very good. 2x tolak 1 kuasa 2. Okay, dapat macam ni.
Jadi kalau sampai sini pun awak dah ada markah dah. Okey, part yang berikut ni ialah yang susah sikit lah. Untuk bahagi ni dia tak banyak sangat pemfaktoran Dia tak banyak sangat perlu buat pemfaktoran macam kaedah darab. Okay, yang ni sekarang awak perlu mempermudahkan. Maksudnya kita kembangkan mana yang perlu. Macam ni ni kena kembangkan. Ni pun sama kita kena kembangkan. Lepas tu kita ni 2x tolak 1 kuasa 2 kita salin balik. Okey, Imran. Imran. Yang atas ni Imran, yang atas je. Yang atas je ni. Yang atas ni. Okey, tolong kembangkan dan bacakan jawapan. Yang atas ni je. Mulakan dengan ni dulu. Lepas tu yang ni. Kuasa 2 tu ikut ke? Kuasa 2 ikut. So dia jadi 6x kuasa 2. Kuasa 2 ke? Kuasa 2 ke? Kuasa 2 ke? Ni kena tengok kan. Ni kuasa 2, ni kuasa 1 X ni. Okey, 2 kali 3 dapat 6. X pun sama juga kita darab 3. Kuasa 3. Kuasa 3. Bagus. Okey, lepas tu Imran, sambung. Tolak 3x kuasa kuasa 2. Ya, kuasa 2. Okey, sebelahnya tu, ni pun sama juga kena. Tolak Ni pun nak juga tolak 2x kuasa 3 tolak 2. Tolak kita tolak. Cuba tengok betul-betul. Sebab yang ni tolak tau. Kat luar ni simbolnya tolak. Dia bila masuk dalam, sebab tu yang dia part dia susah sikit ni. Sebab dia kena tengok, consider juga dengan simbol tambah tolak ni. Jadi kalau awak nak selamat, ni kan, yang single number ni letak ke depan. Single number tu awak letak dekat depan lah. Jadi macam ni, negatif 2 kali 2x kali x cube dapat negatif 2x cube. Negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2. Jadi macam tu lah. Okey, lepas tu kita bahagi semua dengan 2x tolak 1 square. Okay. So pelajar tengok mana yang sebutan yang serupa. Macam ni serupa ni. 6x kuasa 3 dengan 2x kuasa 3 dia serupa. Dia serupa tu sebab dia punya anu dia tu mempunyai kuasa yang sama. Jadi kita boleh tolak dia punya anu dia tu samalah senang cakap. 6x kuasa 3 dengan negatif 2x kuasa 3. So 6 tolak 3 dapat 4x kuasa 3. Cikgu. Tanya. Yang x kuasa 3 tu bukan tolak tambah 1 ke? X kuasa 3 tambah 1. Yang mana Yang mana? Yang tu yang x kuasa bukan tambah 1 ke? Tambah. Sebaik korang kau nampak. Okey. Betul. Jadi sini tolak. Betul lah Imran tolak tadi Imran. Okey. Imran tadi baca dia tolak Okey betul. Lagi ada salah tak Safa? Cuba cek. Tu je. Tak ada. Okey, tu je. Alright. So, jadi kena betul kan. Tadi tak ada pemutulan sangat lah. Yang tadi sikit tu lah So, 6 tolak 2 ialah 4. Tolak 3x squared. Lepas tu tolak 2. Lepas tu per dengan 2x tolak 1 kuasa 2. So, itulah dia dy dx kita. Siap. Okey. Itu kita punya jawapan lah. Okey, lagi. Ada soalan? Boleh faham? Dia tak boleh banyak yang susah sangat lah. Dia cuma remehnya dekat bahagian ni tadi ni. Kita nak mengembangkan persamaan. Lepas tu tengoklah check kalau boleh dipermudahkan. Kalau tak boleh, just biar je macam ni. Okay? Sebab awak punya level awak sampai kuadratik je yang perlu awak faktorkan. Kalau kubik, belum lagi belajar lagi. Jadi kubik macam ni tak payah difaktorkan. Biar je macam tu lah. Sebab syllabus awak tak cover sampai tu. Okay. Dah boleh faham kita cari yang susah sikit. Sekejap. Mana nak jawab mana? Selalunya yang ada set-set ni susah ke yang sebelah ni kita try. Ni macam dah boleh kot. Awak dah okey kot semua ni. Tak ada masalah saya rasa ni. Boleh lah awak dah boleh try lah semua jawab soalan-soalan yang ada ni. Kita cari yang problem solving sikit. Bukan yang konvensional bahagi tu je lah.
Kita cek ni. Cuba tengok soalan nombor 5 ni. Ke nombor 4 lah, nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Jadi saya crop dulu. Okey. Okey, baca Itu soalannya. Diberi S sama dengan 3T squared. Tolak 5T, tolak 7. Cari ds per dt. Dan julat nilai T dengan keadaan ds per dt adalah negatif. Jadi kita cek soalan macam ni sebab kemahiran membuat pembezaan awak dah okey. Okay, sekarang kita nak cuba memahami kehendak soalan memahami soalan tu. Okey, diberi macam ni. Okey, so S dah ada. 3T squared tolak tambah 5T tolak 7. Sekarang dia tanya cari ds per dt. So kita ikut flow soalan lah. Flow soalan dia tanya dulu ds per dt. Jadi ds per dt tadi Imran Julia Kristina. Hati-hati tengok persamaan awak dia gunakan persamaan S dalam sebutan T. Jadi bila kita bezakan dapat ds per dt. Sebab sebelum ni kita guna Y dengan X kan. Jadi itu yang dapat dy dx. Tapi bila dapat soalan dalam bentuk dalam sebutan S dan sebutan T, alamak, juga ada total left pula. Kai ds per dt. Okay, dia line dia tak okey ya. Kai, berapa Kai ds per dt? On kan mic. Dia tengah buat Khairul. Yang lain pun sama buat juga Okay, S sama dengan 3T squared tambah 5T tolak 7. Khairul, ds per dt. Tak ada mic. Ya, tak buka chat. Dia dekat chat tak ada pula. Ada mic lah guys? Tak ada. Izzat. Ni kalau dekat Didik TV ni, kau jangan buat macam ni. Kalau tiba-tiba saya masuk Didik TV, kan? Kau jangan buat macam ni pula. Satu Malaysia tengok. Okay, Izzat. DS per dt berapa Jat? Come on Jat, ni sekarang kita live Didik TV. S sama dengan 3T squared tambah 5T tolak 7. Beza macam biasa je. Macam ini tak pakai U dengan V je. Sebab dia satu je dia punya fungsi dia. 6T. 6T, bagus. Lagi? Tambah 5. Tambah 5. Lagi? Ada tak 7 tu? Tak. Tak ada. Okey, cantik. Dah siap lah. Okey. Kemudian baca ni. Julat nilai T dengan keadaan ds per dt adalah negatif. Ingat dia gunakan perkataan istilah julat. Dia gunakan istilah julat. So bila julat ni, simbolnya dia gunakan simbol ketaksamaan lah. Kurang, lebih, kurang dan sama dengan, lebih dan sama dengan. Awak tak boleh guna simbol sama dengan. Tak boleh. Sebab dia tanya julat. So julat mesti bagi dalam bentuk, dalam simbol ketaksamaan lah. Okey, sekarang adalah negatif. So, kalau adalah negatif kan, Hazrina. Okey. Takraw juga Hazrina. Ni kena buat ni. Cikgu. Negatif maksudnya apa? Yes, siapa tanya tu? Yang 6T tu bukan 6 je ke? Tak, 6T. Betul lah 6T. Sebab Tak ada kuasa 2. dia ada kuasa 2. 2 kali 3, 6. Kan, dia kan 3T kuasa 2. Lepas tu 2 kali 3 dapat 6. Lepas tu 2 tolak 1, 1. So dapat 6T kuasa 1 tu 6T lah. Betul. Okey. Okey, Hazrina. Okey, sekarang ni dia kata dekat sini dengan keadaan ds per dt adalah negatif. Kalau negatif macam mana kita nak, simbol yang mana kita nak gunakan? Kurang, lebih, kurang dan sama dengan, lebih dan sama dengan. Lepas tu berapa nombornya? Negatif mesti nombor tu kurang kan? Kurang daripada berapa? Azrina dengar tak? Dengar. So kalau dia kata negatif kat sini, negatif adalah negatif maksudnya
Ni kosong. Boundary-nya ialah kosong. Sempadannya ialah kosong. Kalau kat kanan dia positif. Kalau kat kiri kosong dia negatif. Jadi kita nak gunakan simbol yang mana? Negatif ialah ya, lebih kecil. Ada sama dengan tak Azrina? Tak ada. Tak ada sebab kalau ada sama dengan kosong tu termasuk. Kosong tu dia bukan nombor negatif. Jadi kita tulis 6T tambah 5 lebih kecil daripada kosong. Okey. Itu berarti kita gerak-gerakkan seperti persamaan yang biasa. 6T kurang daripada, so 5 bawa ke kanan dapat negatif 5. So T kurang daripada negatif 5 per 6. So nanti kita dapat nilai T kita. So T ni tak boleh ni sebenarnya ni. Kalau T tu masa, mana ada masa kurang daripada negatif ni. Kalau T tu masa, sebenarnya tak boleh ni. Tapi tak apa lah. Dia mungkin tak merujuk T tu sebagai masa. Kalau dia merujuk sebagai masa, dia tak boleh ni. Masa mana boleh negatif, lepas tu tak boleh lagi negatif lagi. Dia kurang daripada negatif 56 lagi negatif. Okey. Itu contoh soalan-soalan yang problem solving lah. Okey, kita tengok lagi soalan lain. Saya tak berminat nak cari sangat soalan-soalan yang suruh bezakan tu je kan. Itu macam awak dah okey. Okey, kita try nombor 5 kita try nombor 5. Okey, semua buat nombor 5. Kan saya panggil saya memang petik je kan seorang-seorang. Okey Okey, so diberi dy dx bagi fungsi y sama dengan ni ialah 7. Oh, okey. Kita sekejap baca dulu. Ni ialah 7. Cari nilai A dan B. Okey, soalannya dia nak tanya nilai A dengan B. Apa soalannya? Kita nak proses dululah maklumat yang ada dalam soalan ni kan. Okey. Ini apa? Ini y Y sama dengan persamaannya lah. Y sama dengan AX³ tambah BX squared tambah 3. Okay, so tu maklumat. Okey, ada lagi satu maklumat sebenarnya. Ni 7 ni apa benda ni? 14 ni koordinat. Maknanya ni nilai X, yang ni nilai Y. Ni 7 ni apa benda? Azrina dah Insyirah, Nurin Insyirah. 7 tu apa? Nurin. 7 tu apa? Ada ni kita bagi 7 kat situ. Ada, kalau kita baca dari depan awak kena baca betul-betul soalan ni. Struktur soalan tu. Nurin. 7 tu apa? Ni bahasa Melayu senang sikit tau. Kalau di LP, Dual Language Program tu, awak nak kena tu sikit. Sebenarnya senang. Dia ada pro dan con lah. Kalau awak into bahasa Inggeris ni okey. Ni bahasa Melayu lah. Sebab bahasa Melayu macam senang sikit nak faham dia punya. Nurin. Kau dengar tak Nurin? Dengar. Okay. Tak bisa cikgu. 7 enggak bisa. Kan aku baca daripada sini. Aku baca kat bahasa Melayu, dia pergi jawab bahasa Indon. Inilah dia dia ada kalau baca soalan diberi dy dx bagi fungsi ini pada titik ni ialah 7. Maknanya 7 ni ialah dy dx. Dia sandwichkan semua soalan tu, dia sebaris ni. Dia sandwichkan semua info tu dalam sebaris ayat ni. Ni diberi dy dx bagi formula sekian pada titik sekian ialah 7. So maksudnya dia punya dy per dx dia bersamaan dengan 7. Yang diberi tu ialah dy dx ni ialah 7. Okey. So itu first tu maklumat yang diberilah Okey, so dia tanya sekarang cari nilai A dan nilai B. Okey, Nurin Insyirah dah, Nurin Fatihah. Awak nak start macam mana dulu ni? Nak cari nilai A dengan nilai B ni. Awak nak start yang mana dulu? Nurin Fatihah. Kita dah sortingkan kita punya maklumat. Saya dah keluarkan maklumat-maklumat daripada ayat tu. Okey, sekarang kita nak start kita punya penyelesaian itu. Nurin Fatihah, macam mana? Masukkan nilai X ke? X mana? Ni, 1. Nak masuk kat mana? Kat sini je lah kan? Sebab tak ada tempat lain yang ada X, ni je ada X kan? Habis Y ni?
Y ni nak masukkan juga tak? Masuk kot. Masuk. Okey, awak kena confident tak ada kod-kod. So, Y masuk dekat 4 sini. Lepas tu X dia masuk kat 1. Okey, kita masukkan apa jadi. Okey, Nurin. Baca kan. Bila kita dah masukkan X1, Y4. 4 Okey. sama dengan Okey. A kuasa 3. A kuasa 3. Tak adalah. Kuasa 3 ni bukan untuk A. Kuasa 3 ni untuk X. A Ni. 3. Ni salah. A 3 macam ni. dalam kurungan. Dalam kurungan 1/3. 1/3. Tak, 1 kuasa 3. Oh, 1 kuasa 3. Okey. A dalam kurungan 1 kuasa 3. Kita ganti je X tu dengan 1. Kalau sekarang kuasa 3 ni dekat X bukan dekat A. Jadi kuasa 3 tu kena letak dekat 1 lah. Okey, lepas tu sambung. Ni Nurin. Lagi. Tambah Okey. B 1 kuasa 2. Okey, bagus. Lagi. Tambah 3. Okey, tambah 3. Selalunya pelajar ada dua unknown kat sini A dengan B ni kan. Yang kita kena selesaikan. Selalunya bila melibatkan dua unknown, kita kena selesaikan secara persamaan serentak. So persamaan serentak kalau ada dua unknown, dua yang kita tak tahu kan. Mesti ada dua persamaan. Okey, ini persamaan yang pertama. 4 sama dengan 1 kuasa 3 ialah 1 lah. Okey, 1 kali A tambah 1 kuasa 2 pun ialah 1 kali B ialah B tambah 3. So A tambah A tambah B sama dengan 4 tolak 3. So A tambah B sama dengan 1. Macam tu. So ini satu persamaan. Okay. Sebabkan dia ni macam persamaan serentak kan. Awak tengok ada dua unknown, dua boleh ubah. Mesti ada dua persamaan. Okey, persamaan kedua kita nak korek daripada mana? Nurin, Fatihah settle. Safa mesti boleh dapat ni. Persamaan yang kedua Safa. Nak dapat daripada mana? Macam mana nak dapat persamaan yang kedua? Cikgu saya tak tahu. Ni nampak tak divide X sama dengan 7 ni? Ada sebab dia bagi tu. Itu je yang kita belum guna lagi. 1/4 dah guna. Dah ganti dalam ni. Kawan awak Nurin dah dapat ni. A tambah B sama dengan 1. Sekarang maklumat kedua ni kita tak guna lagi ni. Divide X sama dengan 7. Ni kena guna. Macam mana kita nak gunakan tu? 7 sama dengan Okey, 7 sama dengan 3AX kuasa 2 3AX kuasa 2 tambah 2BX. tambah 2BX. 3 ni ada tak? Tak ada sebab kita bezakan dapat kosong. Okey. Faham tak ni pelajar? Yang ini kita bezakan ni. AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah 3 ni saya bezakan dapat 3. Safa bezakan dapat 3AX squared tambah 2BX. 7 ni kenapa pula? Sebab maklumat dia dah bagi. DY/DX bersamaan dengan 7. Okey. Lepas tu Safa belum lagi ni. Banyak sangat unknown ni. A ada, X ada, B ada. Jadi kita nak dapatkan dalam sebutan A dan B sahaja tanpa ada X ni. Safa, belum lagi. Persamaan serentak boleh ke? Memang persamaan serentak, tapi sebelum tu nak gunakan persamaan serentak X ni kita kena Masukkan nombor 1 tu. Masukkan 1. Nampak ni 1. X1 kita masukkan terlebih dahulu. So 7 sama dengan 3A darab 1 square tambah 2B darab 1. Okay, jadi kita akan dapat 3A, kejap. 7 sama dengan 3A tambah 2B. Jadi 3A tambah 2B sama dengan 7. So ini persamaan yang kedua. Nampak? Awak dapat dah dua persamaan. Awak dapat dua persamaan ni, persamaan 1. Kemudian ini ialah persamaan 2. Okey, lepas tu kita gunakan penyelesaian ni menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey, Safa dah. Syakira Salahuddin. Get ready. Okey, Syakira Salahuddin. Okey, kejap. Saya tulis dulu
Sebabkan ni. Okey, tengok ni persamaan satu, ni persamaan satu, ni persamaan dua. Nak gunakan kaedah penghapusan boleh, nak gunakan kaedah penggantian boleh. Mana-mana. Tapi saya penghapusan senang sikit. Syakira Salahuddin, macam mana ni? Mana ni? Macam mana ni? Nak gunakan penghapusan, awak pilih awak nak hapuskan yang mana? A dulu ke B dulu? Pilih salah satu, nak hapuskan sama ada A ataupun B. Saya ke yang pilih? Kau pilih. Nak hapuskan A ke B? Oh, A. A, boleh A. Okey, ada masalah. Ini 3. Oh. Ni A je. Boleh, Persamaan boleh. 1 tu darat dengan 3. Bagus. Ini darat dengan 3. So, kita dapat bersamaan dengan 3A tambah 3B sama dengan 3 lah kan? Ni jadi persamaan 3 lah. Okay, lepas tu persamaan 2 ni kita tulis bawah dia. 3A tambah 2B sama dengan 7. Dapat macam ni. Okay, saya zoom sekarang. Okay, saya fokus kat sini. So, macam mana kita nak hapuskan A tu? Kita tambah ke tolak? Tolak kot. Tambah. Tolak. Tambah. Kalau tambah, okey tambah. Ni tambah. Kalau tambah semua kena tambah Tak ingat aja. Tambah ke tolak. Dia kena tengok lah. Sebab nama penghapusan. Nak hapus maksudnya A dengan A ni, 3A dengan 3A ni kena jadi kosong. Kalau kau tambah, 3A tambah 3A jadi apa? 6A. 6A tak jadi kosong. Jadi, ni namanya bukan menghapus, ini menambah. Okey, jadi bukan tambah lah bukan tambah. Jadi maksudnya kena buat apa? Tolak. Kena tolak. So bila tolak semua kena tolak lah. Tolak. Jadi 3A tolak 3A kosong. 3B tolak 2B 1. BB. B lah. Okey, 3 tolak 7 Sekejap, ambil kereta. kita tak tuju gunakan kereta. Baik, kau tanya ayam kat belakang tu saya rasa dia boleh jawab tu. Dia dah bagi jawapan. Ayam tadi tu dia dah bagi jawapan dah. Saya dengar tu dia berkokok tu 4 kali. Negatif 4. B sama dengan negatif 4. Okey, dah dapat B negatif 4. Sekarang nak dapat A macam mana? Dah dapat dah B sama dengan negatif 4. Nak dapatkan A tu. Tak tahulah. Yang mana boleh tak tahu. Masukkan dalam B. Masukkan dalam B lah. Kat mana? Nak mana-mana lah boleh. Ni boleh mana-mana. Mana-mana persamaan yang awak rasa senang. Saya tengok ni lagi senang ni. A tambah B sama dengan 1 ni. A tambah B sama dengan 1. So, B 4 kan? Jadi, B negatif 4. Jadi, A tolak 4 sama dengan 1. So, A sama dengan 5 lah. Jadi, A kita dapat bersamaan dengan 5. B bersamaan dengan negatif 4. Okey? Itu je lah. Okey So, itu sedikit sebanyak mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi pembezaan. Jadi dekat sini soalan-soalan dia macam dia boleh lah dia nak menguji macam-macam bentuk soalan yang boleh ditanya lah. Macam-macam bentuk soalan yang boleh ditanya. Jadi sekejap saya pilihkan dah beberapa soalan untuk awak jawab sebagai kerja awak bagi memenuhi masa tutorial tu kan. Okay, so awak try jawab. Okay, ini kita buat formative 2.2 saja. Minggu ni kita buat formative 2.2 saja. Ingat awak jangan tunggu dah nak naik bulan 4 tu baru nak buat. Buat daripada sekarang. Buat daripada sekarang. Sebab bulan 4 tu saya nak tengok kerja dah siap. Yang mana awak tak dapat tu kena tanya masa kelas lah. Ataupun awak boleh personal WhatsApp saya. Saya akan bantu awak lah. Okay, ni awak buat yang saya tanda tick ni awak kena buat 1 buat kejap. 2 ni bolehlah sekali kejap ni tak payah. Okay, kejap. Ni pun tak payah. Ni nombor 6. Ingat ni ni maknanya pembezaan kalau ada prime ni. Cari dan sebutan K. Ni boleh ni 7. 8 ni tak payah. Okey, 10.
Pembuktian sekali. Okey. Dah, sikit je lah. Sikit benda, banyak jugalah. Tu je Okey, so kalau awak tak ingat soalan mana kena buat, awak boleh buka video. Nanti saya masukkan video ni macam biasa. Awak boleh refer saja dalam YouTube. Okey, ada soalan? Cikgu, Ya, tanya. yang F prime tu GF per DX ke? Di dy per dx lah. F prime tu kan. Ni kan. Maknanya ni perbezaan lah. Sebab best kan kita okey, dah okey. ada kelas itu. Sebenarnya y sama dengan part x. Kadang-kadang dia tak gunakan y, dia pakai fungsi. So kalau f prime, x maknanya 4. Dia gunakan perbezaan lah. Okey, lagi yang nak tanya? Okey, kalau awak tak faham ke apa, awak just refer saja balik dengan dekat YouTube tu awak nak siapkan kerja tu, ada problem awak refer kat YouTube. Okey, so kalau tak ada tu saja kelas kita untuk pagi ni. Dan terima kasih. Ingat bulan 4 ni skor ada naik. Jadi awak kena hantar kerja-kerja awak tu semua pada bulan 4 tersebut lah. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.